رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, yang juga berbahagia tuan-tuan bilal, yang dimuliakan tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi pujian panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan setinggi-tinggi kesyukuran juga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini diizinkannya kita berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita menghayati masa yang ada pada kita antara maghrib dan isyak untuk kita sungguh-sungguh mengingati Allah, mempelajari ilmu yang kita harapkan akan memberi manfaat bagi kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita manfaatkan, dapat ganjaran yang dinantikan, yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan itu selamat pada dalam kehidupan di dunia maupun lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat. Tanda ilmu yang memberi manfaat itu ada 6. Kalau ilmu ini ada 6 ciri ini, artinya dia memberi manfaat. Yang pertama, bertambah takutnya kita akan Allah Ta'ala, itu artinya memberi manfaat itu. Yang kedua, kurang gemarnya kepada kita ni kepada dunia. Yang ketiga, lebih gemarnya kepada akhirat. Yang keempat, dia kenal kelemahan atau kekurangan dirinya sendiri. Kita ni kenal, nampak kelemahan orang lain. Kelemahan kita tak nampak. Tapi kalau kita nampak kelemahan diri sendiri, bermakna ilmu tu memberi manfaat bagi kita. Yang kelima, dia kenal tipu daya syaitan. Syaitan sentiasa cuba untuk menggagalkan majlis-majlis ilmu seperti ini. Saya sudah ceritakan di sini macam mana dia cuba menggagalkan majlis ilmu kita. Dan yang keenam, dia kenal perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala ibadahnya. Kalau ada 6 ciri ini, artinya ilmu kita tu ilmu yang memberi manfaat. Kalau tidak, tak ada manfaat baginya. Mungkin ilmu tu ilmu sia-sia, atau lebih teruk lagi, ilmu yang memberi mudarat bagi kita, mendatangkan dosa bagi kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini, apa yang kita pelajari pada malam ini memberi manfaat bagi kita. Bertambah takut kita akan Allah Ta'ala, kurang gemar kita kepada dunia, lebih gemar kita kepada akhirat. Kita sedar, tahu kelemahan kita, diri kita sendiri, dan dapat kita bertindak untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dan kita tahu tipu daya syaitan. Bila kita kenal tipu daya syaitan, kita akan berusaha untuk menggagalkan usaha syaitan, untuk menggagalkan kita. Kita gagalkan usaha syaitan untuk menggagalkan kita pula daripada menghayati ilmu yang ada pada kita. Dan yang keenam, kita sungguh-sungguh berikhtiar supaya apa yang kita buat menjadi ibadah kepada kita, diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, itu mukadimah baru. Malam ni kita nak baca hadis yang keberapa? 37.
Ada yang kata 36, ada yang kata 37. Yang mana betul? 37. 36 dah kan? Jauhi tempat rehat yang sempit. Malam ni kita baca yang ke-37. Ha? 34? Muka surat 74. Hadis yang ke-30. Lantak oleh saya nak kira. Nak lekas habis ke apa hadis ke-42? Habisnya. Ha? Kalau nak start mula hadis yang pertama kata, saya bukan kira. Jadi muka surat 95 hadis yang ke-37. Siapa orang yang bijak? Siapa orang yang bijak? Orang yang bijak tu lulus PhD ke? Ha? Orang yang bijak tu dapat 12A SPM ke? Dapat apa lagi? Dapat 8A PMR ke? Dari mana ada PMR apa kalau? PT3. Itu kau orang bijak. Orang yang bijak dapat pangkat besar kan? Dapat gaji besar kan? Dapat rumah besar kan? Dapat kereta besar kan? Dapat bini besar kan? Dapat cakap besar kan? Itu dia orang yang bijak. Kita tengok sini apa dia orang yang bijak. Baik, an Abi Ya'la Shaddad ibni Aus. Ibni Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu huwa wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Daripada Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Abi Ya'la tu namanya Shaddad bin Aus. Gelarannya Abi Ya'la, artinya bapa si Ya'la. Abi Ya'la, bapa kepada Ya'la. Namanya Shaddad bin Aus. Aus bukannya Aus bin Aus. Radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha dengan dia. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila tengok nama Nabi tu ataupun sebut Nabi aja, kita hendaklah jawab sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak jawab kira apa? Kira kedekut atau bakhil atau tangkai jerin atau tai hidung masin atau malah mana pula malah pula ya kedekut ya orang kampung Gajah kata apa cikir cikir itu dia kita tak nak jadi orang kedekut ya walaupun kita pemurah tapi dikira kedekut kalau tak nak menyebut sallallahu alaihi wasallam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, orang yang cerdik ialah orang yang selalu memperhitungkan dirinya. Dia menghisap dirinya. Dia memikirkan dirinya atau merancang untuk dirinya. Pagi-pagi dia buat muraqabah, malam-malam nak tidur dia buat muhasabah. Itu orang yang bijak, orang yang cerdik. Orang yang pandai, selalu menghitungkan dirinya, menghisap dirinya, ataupun merancang. Pagi-pagi dia muraqabah, merancang kebaikan. Hari ini apa nak buat? You plan your activities for the day. Itu namanya muraqabah. Aku nak ziarah siapa? Orang sakit mana nak aku ziarah? Aku nak tolong siapa? Aku nak dakwah kepada siapa? Di mana aku nak ngajar kalau ustaz umpamanya ya? Di mana aku nak mengaji pagi ni sampai malam. Itu namanya muraqabah. Kemudian malam-malam nak tidur apa buat? Muhasabah, cek diri dia. Apa dibuatnya pagi tadi? Siapa jumpanya? Cakapnya apa? Sembangnya apa?
Dia tak melakukan dosa dengan Allah Ta'ala. Kalau dia lakukan dosa dengan Allah Ta'ala, apa dia buat? Terus dia taubat, automatik terus taubat kepada Allah SWT. Kalau ada dosa dengan manusia, dia telefon manusia tu, minta maaf dengan dia. Kalau dia ngumpat-ngumpat ke, telefon dia. Kalau tahu nombor dia lah. Minta maaf lah Imam Lee, saya tadi ngumpat mikir anu. Lantaklah dia rumah dia belikan. Kalau dia balik payah takut tampar. Ini kita telefon je dia. Itu namanya muhasabah. Cek dia itu dulu. Hasibu anfusakum qablu an tuhasabu. Kata dik Sayyidina Umar. Ini bukan hadis, ini kata-kata daripada Sayyidina Umar. Hisab diri kamu dulu sebelum kamu dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Bila dah sampai akhirat esok tak ada lagi lah. Nak hisab diri kita dulu. Jadi bila kita sampai di akhirat esok, kita dah hisab diri kita. Dah betul ke apa kesalahan-kesalahan kita. Mana kelemahan-kelemahan kita dah kita betulkan. Mana yang berdosa kita dah minta ampun. Mana ada sangkut-sangkut kita dah betulkan balik. Selesaikan masalah kita dengan manusia. Bila kita kembali kepada Allah, kita jadi orang yang dah beres. Jadi terbaik akidah, terbaik ibadah, terbaik. Dan bebas daripada dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Itu dia ya. Itu orang yang cerdik, iaitu orang yang selalu memperhitungkan dirinya dan ia suka beramal untuk bekalan sesudah mati. Dia buat amalan untuk preparation for the next world. Faham ke mana? To prepare yourself for the next world. Menyediakan diri untuk kehidupan yang akan datang. Itu orang yang paling baik, orang yang paling bijak. Sedangkan orang yang lemah, orang yang tidak cerdik, orang yang bingung, orang yang bangang, orang yang tengin, lagi orang apa? Orang yang bahlul, lagi orang apa? Sawah apa lagi? Orang yang apa? Orang yang tolol apa? Orang yang tolol, ialah siapa? Orang yang tolol ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa saja ikut hawa nafsu. Janji dapat aja. Tak kira dosa ke pahala, janji dapat. Tak kira Tuhan redha ke tak redha, janji dapat. Dia ikut hawa nafsunya. Hawa nafsu ni macam-macam lah. Hendakkan kekayaan, hendakkan kemasyhuran, hendakkan populariti, hendakkan apa? Apa sajalah itu mengikut hawa nafsu hendakkan pangkat, hendakkan kedudukan, hendakkan darjat, hendakkan perempuan pula hendakkan lelaki. Itu mengikut hawa nafsu pula gitu. Bukan salah benda ni. Carilah kekayaan tak apa, tapi ikut saluran-saluran yang dibenarkan oleh Allah Taala. Allah kata apa? Fa iza qudiyatis shalah. Apa? Sambung. Fantashiru fil ardh. Lagi wabtagu min fadlillah. Apabila kamu telah selesai mendirikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Cari, tuntut. Tuntut sungguh-sungguh. Wabtagu untuk sungguh-sungguh kamu tuntut. Fantashiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Tuntut daripada Allah Taala. Dia perkataan ibtira tu tuntut betul-betul, sungguh-sungguh, bukan main-main. Sungguh tuntut dia. Apa saja rezeki yang datang dari Allah Taala, bukan salah. Tapi ujungnya apa kata Allah? Wazkurullaha katsira. Ingatlah kamu akan Allah dengan ingatan yang banyak-banyak. Jangan buat benda haram, jangan buat benda yang Allah murkai. Kalau kerana itu dia jadi kaya, okey, baguslah tu. Kerana bila kaya, dapat dia berkhidmat, gunakan harta itu di jalan Allah. Itu bukan salah kaya tu, tapi ikut institusi-institusi yang dibenarkan oleh syarak. Salahkah kita berminat dengan perempuan? Salah ke tak? Perempuan berminat dengan lelaki, salah ke tak? Tak salah, tapi melalui saluran-saluran apa? Institusi-institusi perkahwinan. Kalau dia dah setuju, kita dah setuju, kahwin aja lah. Nak kadi ada depan saya ni. Ada tak? Kabur aja brother. Ustaz Wahab teman nak kahwin kata.
Bukan susah benar. Allah pun benarkan. Perintah Allah adalah fankihu ma qabalakum lagi minan nisa lagi. Lagi apa? Sudah ada menolak mati dengan saya nampak. Lagi apa? Masna wa sulasa wa ruba'. Nikahilah kamu mana-mana perempuan yang kamu suka. Tambah lagi apa? Dua lagi. Tiga lagi. Dan empat. Itu yang menolak mati dengan saya tu. Itu aja bacanya, ayat itu aja kena. Tapi ada sambungnya, wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Sekiranya kamu tak boleh berlaku adil, maka cukuplah seorang bagi kamu. That is also the reason why I have only one. Pasal takut tak jadi adil, Sebenarnya bukan itu. Sebabnya takut. Itu aja. Kalau kira ndak. Siapa tak nak angkat tangan? Tengok orang dalam tu. Siapa tak nak 2, 3, 4 angkat tangan? Tengok, seorang pun tak ada nampak. Seorang pun tak ada. Seorang pun tak ada tengok. Mana? Tak nak? Nak? Semua nak. Siapa kan? Imam Lee tak nak apa? Imam Lee tak ada angkat tangan pun. Mana dia tak lah? Tapi ada halangannya. Sebab itulah dia tak ada, Okey, yang sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Berarti ditentukan Allah Taala. Kerana umur, jodoh, rezeki itu semua ketentuan daripada Allah Taala. Semua apa sajalah ditentukan oleh Allah Taala. Alright, itu saja. Itu orang yang bodoh tadi, mengikut hawa nafsunya dan hanya banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Angan-angan aja nak minta doa pun hebat, nak minta syurga, nak minta jadi ulama, tapi tak ada usaha. Doa aja. Mana dapat? Itu orang bingung berkata Rasulullah, berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapat kebahagiaan dan pengampunan daripadanya tanpa beramal soleh. Hendak masuk syurga, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya, minta kepada syurga, ya Allah masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama dengan nabi-nabi. Semayang tak siur dapat ke? Nak jadi apa? Allahumma ahyina bihayatil ulama, ya Allah jadikanlah kehidupan kami ni hidup seperti para ulama. Ngaji tak siur dapat ke? Dia no, ustaz tu menjerit-jerit, dia buat tak kerti, haram siur pun, Nengok pun tak siur. Mana nak dapat? Lagi apa? Waqina azaban nar, jauhilah kami daripada api neraka, tapi tak mau berjuang di jalan Allah. Orang yang nak jauh daripada seksa ni, dia apa? Yang pertama apa? Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri-diri mereka. Ada pernah dengar ada ayat ni? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hendakkah kamu aku tunjukkan satu jalan supaya kamu lepas daripada azab yang pedih? Hendak ke tak nak? Sekali lagi, hendak ke tak nak? Kalau hendak, ini jalannya. Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasulnya. Itu jalan yang pertama, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah, hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta-harta kamu dan dengan diri-diri kamu. Baru lepas zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah, itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Kalau kamu tahu, itulah yang terbaik, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri-diri kamu. Perjuangan di jalan Allah ni bukan pilihan, tuan-tuan dan puan. Dia adalah satu tanggungjawab, kewajipan. It is not an option, it is an obligation. Tanggungjawab. Semua orang mesti berjuang di jalan Allah. Kalau nak lepas dari azab yang pedih, kalau tak ada, tak apa dah. Lantak lepas tadi aku sampai kena azab, itu tak apa, jalan. Carry on.
Tapi kalau hendak lepas daripada azab yang pedih, kena beriman dengan Allah, itu yang utama. Akidah kena betul dulu. Yang kedua, beriman dengan Rasul. Yang ketiga, kena berjuang di jalan Allah dengan harta-harta kamu dan diri-diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Ya, apa nak dibalas dari Tuhan? Apa balasan dari Tuhan? Yaghfir lakum dzunubakum. Nescaya akan diampunkan oleh Allah segala dosa-dosa kamu. Ada orang tak ada dosa diampun, jangan angkat tangan. Atau ada orang tak dosa, yang ni angkat tangan. Saya nak tengok benda mana berapa orang yang tak dosa. Ada kan? Saya nak angkat gambar, nak masuk dalam Facebook, tahu? Orang ini tidak berdosa, katanya. Namanya siapa? Namanya Syah Masyah ya. Namanya Masyah, katanya. Nak masuk dalam Facebook. Mana ada manusia tak dosa kecuali Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Itu bukan kenapa, kerana Allah pelihara mereka daripada dosa. Mereka itu maksum. Itu tak ada dosa. Kalau dibiar oleh Tuhan, dosa juga. Tapi kerana Allah pelihara mereka dari dosa, tak adalah mereka itu berdosa. Yang lain? Yang lain? Semua berdosa belaka. Ya? Ma min adami illa walahu dzunub. Tidak ada daripada anak Adam melainkan bagi mereka adalah dosa-dosa. Jadi Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Bila dosa dah terampun, apa dapat? Apa dapat? Yaghfir lakum dzunubakum. Lagi lepas itu apa dapat? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu dimasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ndak ke tak ndak? Sekali lagi, ndak ke tak ndak? Nak nanya orang sana pula, ndak ke tak ndak? Ngangguk belaka, nampak? Dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dan dimasukkan kamu kepada syurga yang lebih baik daripada mula-mula tadi. Namanya syurga Adnin. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling agung, yang paling besar. Ya. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang paling besar, yang paling agung, yang paling sempurna, yang paling best. Ya. Wa ukhra tuhibbunaha. Dan lagi satu yang kamu sangat suka, nasrun minallah wa fathun qarib. Bantuan dari Allah dan kemenangan yang hampir. Lagi apa kata Allah? Wa basyiril mu'minin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang ini dia. Barulah dengan usaha ikhtiar, barulah kita berharap untuk mendapat kebahagiaan dalam hidup di akhirat nanti. Kalau ada angan-angan saja. Ini kata dia, orang yang bingung tu dia tak mengikut hawa nafsu dia saja. Dia mengikut hawa nafsunya saja, kemudian berangan-angan nak kat syurga. Ibadah tak nak, berangan-angan nak kebahagiaan, tapi tidak cari sebab untuk mendapatkan kebahagiaan. Berangan-angan nak jadi orang lama, ngaji tak siok. Berangan-angan nak pandai tapi tak nak belajar. Berangan-angan nak kaya tapi tak nak kerja, meroloh saja kerjanya. Mana dapat? Itu dah orang yang apa? Orang yang bingung, kata Nabi. Baik, itu belum lagi baca keterangannya, baru mukadimah baru. Kita baca keterangannya. Hadis ini riwayat daripada Tirmizi, ya. Nama perawi hadis ini Tirmizi. Terdapat banyak perbezaan dalam membuat penilaian siapakah sebenarnya orang yang cerdik atau siapakah sebenarnya orang yang bahagia. Orang yang cerdik itu siapa? Lulusannya tinggi-tinggi kan? Lulus dari Amerika kan? Doktor kan? Peguam kan? Engineer kan? Ya. Bagi saya, kalau dia tinggi apa pangkatnya pun, doktor pun, kalau semayang pun tak tahu, lima duit pun tak laku. Dengar ke dah mana? Walaupun dia peguam, tak reti baca Quran, sekupang pun tak laku. Ya. Walaupun dia accountant, lulus ekonomi, begini semua tahu semua. Tapi semayang pun harap, berapa dia lakunya sah? 2 kupang pun tak ada. Itu mahal tu 2 kupang. 5 duit pun tak laku. Ya. Lepas itu kita kadang-kadang bila ditanya, saya bila pergi sekolah-sekolah, ada juga ceramah-ceramah di sekolah-sekolah.
Tanya, kamu nak jadi apa? Saya nak jadi doktor, saya nak jadi peguam, saya nak jadi engineer, saya nak jadi juruterbang, saya nak jadi macam-macam nak jadi. Kata saya semua bagus itu, ada satu yang missing, ada satu yang tinggal. Ya. Apa dah? Perkataan soleh. Itu yang ketinggalan tu. Patutnya saya nak jadi doktor yang soleh, nak jadi peguam yang soleh, nak jadi cikgu yang soleh, nak jadi engineer yang soleh. Apa pun di hujung tu mesti soleh. Kalau perempuan, solehah. Baru dia betul, baru dia kenal, baru dia tepat. Kalau dia tak, angan-angan aja lah. Ya. Jadi banyak orang apa namanya yang mempertikaikan tentang kebahagiaan. Dia bahagia apa? Boleh dapat makan besar, bahagia ke? Yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa fid dunya hasanah yang kita nak? Apa kebaikan di dunia ni yang kita nak? Nak pangkat besar, nak gaji besar, nak rumah besar, nak kereta besar, nak bini besar, nak cakap besar. Itu yang kita nak, kebaikan yang kita nak. Banyak benda lain yang kita nak kebaikan di dunia. Kita baca tafsir, tak ada sebut bab-bab besar. Yang kita nak apa? Ketenangan jiwa. Itu yang kita nak. Itulah orang bahagia kerana jiwa tu siapa menentukan? Hati kita siapa menentukan? Allah. Kalau Allah nak bagi tenang boleh tak? Jadi nak tenang jiwa apa buat? Banyak berzikir kepada Allah. Ini Allah janji. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir dengan Allah akan menjadikan jiwa-jiwa tenang. Ini boleh try, boleh cuba. Boleh pandu, ya. Cuba pandu try. Banyak zikir, insya-Allah akan tenang jiwa. Tak ada zikir, macam-macam masalah akan datang. Langsung tak nak berzikir. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sembahyang, jangan lepas salam tu terus bah aja. Naik bah kan? Apa? Kumbah. Lepas salam kumbah, lepas salam kumbah, lepas salam kumbah. Zikirlah dulu. Buat aku janji dulu dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aku janji tu tau. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang kusembah melainkan Allah. Wahdah, artinya apa? Yang esa, yang satu, yang tunggal. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya lah kerajaan. Walahul hamd, dan baginya lah segala puji-pujian. Nak puji-puji siapa? Puji Allah aja. Jalan jangan puji. Jangan puji Ustaz Wahab. Jangan puji Imam Li. Jangan puji Haji Ibrahim. Jangan apa puji. Buat sakit hidung aja kalau ada puji. Kalau puji Haji Ibrahim apa tadi ya? Sakit hidung aja dia sampai ke kampor sakit. Kenapa? Mudah kembang aja. Tak usah puji ya. Nak puji siapa? Puji Allah saja. Yuhyi wa yumit, dia menghidupkan dan mematikan. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia di atas setiap sesuatu adalah berkuasa. Sebut itu 10 kali. Setengah orang ketik benar ni. Lepas aja salam bah, lepas aja salam bah, lepas aja salam bah. Itu gaduh tak tenang jiwa tu. Gaduh masalah. Masalah kesihatan lah, masalah ekonomi lah, masalah mempokok curi dia orang, dia calo dia orang, macam-macam masalah ni. Masalah hutang tak terbayar lah. Pasal apa? Allah tak selesaikan masalahnya. Dia sikit benar mengingati Allah. Tak ada dia masalah, isteri dia pula bermasalah. Tak ada isteri masalah, anak-anak pula masalah. Pasal korang benar berzikir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah biarkan dia, Allah tak pelihara dia, Allah tak pimpin dia, Allah tak pandu dia. Kalau dia banyak berzikir dengan Allah, Allah dah janji. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah ya. Ketahuilah dengan banyak berzikir dengan Allah itu akan menenangkan jiwa-jiwa. Ini boleh terang, boleh malu. Itu di antara kebaikan yang kita hendak di dunia ni, yang kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah tu. Selain daripada itu kita dapat minta rezeki yang halal. Rezeki halal ya. Saya tak ulas rezeki halal ni. Lain kita apa? Minta ilmu yang memberi manfaat. Tadi dah saya bicarakan ilmu yang memberi manfaat. Tandanya ada berapa? Ada 6.
Kemudian minta apa lagi? Minta kalau dapat anak-anak yang soleh. Coba kita pejam-pejam mata kita. Bayangkan anak-anak kita di rumah tu. Agaknya sejuk ke dak mata kita. Nengok damai tu. Sejuk ke dak kita memikirkan anak-anak kita di rumah tu. Bayangkan kejap ni anak kita yang dua tu mana rupanya, yang nombor dua tu macam mana, yang nombor tiga tu macam mana. Agak-agak sejuk ke hati kita ni mengingatkan dema tu. Kalau dema tu semayang, sejuklah. Kalau mereka tu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu bapa, sejuklah mata kita. Tapi kalau dema rambut pun mereka, sejuk ke mata nengoknya. Orang mengaji dia naik motor. Wow, wow. Tengok ni. Wow, 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 wow. Ngapa kata tengok ni? Ngapa tengok kata tu? Udah tinggal satu roda. Sejuk ke mata nengok dema. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan anak-anak kita di rumah. Jadi sebab itu kena minta dengan Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami. Ya. Lagi apa? Rabbana hablana min zurriyatina, daripada pasangan-pasangan kami. Bayangkan isteri-isteri di rumah tu, sejuk tak kita nengok dia. Kalau dia pakai telkung je sana tutup aurat, dia senyum nengok kita aja, sejuklah kita. Tapi kalau nak nengkin kita aja, abang Allah, sejuk ke? Ataupun dia tutup aurat pun tak ada. Dia cuma kain ketan dada aja. Tak ada ke isteri-isteri, bukan isteri sini ya, isteri lain. Tak ada ke dia cuma kain ketan dada aja. Ada ke tak ada? Ada. Agak-agak sejuk ke hati kita tengok dia merah itu. Bila keluar rumah pakai miniskirt, pakai bebek. Lepas tu udahlah pakai bebek, pakai miniskirt pula tu. Udah pakai miniskirt, pakai belah kasut tumit tinggi, pakai belah sokin panjang. Betul berjalan apa? Macam mana berjalannya? Teketik. Macam apa? Macam apa Uri? Macam itik. Tak tahu ke macam itik? Macam itik. Pulang petang tiada. Ustaz Wahab tak hafal lagu ni. Orang Indonesia tak hafal pun. Orang Malaysia yang hafal. Macam itik. Pulang petang tiada. Lan melenggang bibirnya merah. Sambung. Sambung lagi. Delima merekah lagi. Kain tinggi sebelah lagi. Betisnya membayang. Itu dia nona penggalan pego. Sejuk hati kita nengok kalau kopi itu isteri kita. InsyaAllah. Sejuk ke kita nengoknya. Ini kita minta dengan Allah Ta'ala. Itu kebaikan di dunia ni kita nak. Dapat isteri-isteri yang solehah, dapat anak-anak yang soleh dan solehah. Itu kebaikan dunia yang kita nak minta. Baik. Banyak lagi cerita ya. Jadi itu kebahagiaan, itu apa namanya? Ukuran kebahagiaan yang kita minta. Di mana perbezaan nilai ini adalah timbul daripada perbezaan garis panduan penilaian tersebut. Banyak orang menilai kebahagiaan itu dengan duit banyak, dengan apa? Harta banyak, dengan pangkat besar, dengan hiburan. Itu dia menilai kebahagiaan itu. Hiburan ni bukan memberi kebahagiaan kepada kita. Dia masa kita menuntun hiburan tu hilanglah masalah. Bila dah habis cerita tu, datang balik masalah tu. Begitu juga kita kalau kita katakan minum arak tu boleh menyelesaikan masalah kita, tengah minum tu memang tak ada masalah. Ya, dah mabuk bila ada masalah. Tapi bila dah habis kuasa arak tu, dah datang balik masalah itu. Begitu juga orang hisap dadah, tengah ada pengaruh dengan dadah tu tak ada masalah. Tapi bila dah habis kuasa dadah tu, datang balik. Bila nak selesai? Sebab itu kita nak tenang jiwa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang boleh menenangkan jiwa itu hanya Allah Taala. Allah kata banyak berzikir, nasihat akan jiwa tenang. Tak dia boleh try. Tenang jiwa tu.
Bahagia tu orang yang tenang jiwa tu bahagia tu. Di mana perbezaan nilai ini adalah timbul daripada perbezaan garis panduan penilaian tersebut. Bagi seseorang yang berfaham kebendaan, ini orang yang kebendaan ni, bukan tuan-tuan perempuan ni ya. Orang sini tak ada, tempat lain. Dalam background ni tak ada. Dia berfaham kebendaan, materialistic. Everything depends on apa? Everything depends on material. Apa saja dia faham kepada materialistik. Faham kebendaan. Orang yang cerdik pada penilaiannya ialah orang yang banyak memiliki harta. Itu orang cerdik, pandai berniaga. Dia untung banyak, dia pun pilih harta. Rumah sewa banyak, emas banyak, saham pun tinggi-tinggi. Itulah orang yang bahagia kan. Dia apa? Dia dapat banyak harta. Dan banyak wang ringgit. Duitnya berjuta-juta, berbilion-bilion duitnya. Kemudian berpeluang untuk menikmati segala kelazatan dunia. Semua dapatnya. Makan best-best semua. Restoran yang besar-besar perginya. Dia apanya. Kedai tepi jalan tu tak main lah. Ini restoran besar-besar je. Makan pun yang hebat-hebat je. Yang top-top je makanannya. Bistik makannya. Kalau China tak main lah. Capati tak main lah. Apa makanannya lagi? Steamboat. Steamboat. Wah, dia makan steamboat je nampak. Lagi apa makannya? Kari pap tak main lah, tom yum tak main lah, koman. Dia nak yang top je ya. Chicken chop. Chicken chop. Itu di antaranya ya. Chicken chop ni. Jadi dia dianggap itulah dia kebahagiaan baginya. Kemudian bebas untuk bersuka-suka. Menikmati segala kelazatan dunia dan bebas untuk bersuka-suka di kelab-kelab malam. Dia pergi kelab-kelab malam. Itu sebab kelab malam tu penuh aja orang tau. Tak percaya mu pergi kejap. Ramai ke tak? Ramai ke tak? Yang ramai tu orang tua ke orang muda? Di kelab malam tu yang ramainya orang tua ke orang muda? Orang tua tahu umur 60, umur 73, baru lepas bedah jantung pula tu. Itu yang ramainya. Tapi yang jantannya lah tua-tua. Yang betinanya muda-muda. Kalau yang betina tu tua-tua, siapa siok? Muda-muda. Putih-putih melepak pula tu. Datang dari China, datang dari Vietnam, datang dari Indonesia. Tak ada moh tengok. Iya ke tak? Yang tengah nari itu, yang tengah dia main nari bukan joget tau. Ballroom dancing, tahu? Tahu Ustaz apa ballroom dancing? Nari berkeluk-keluk tu. Itu namanya ballroom dancing, Lagu pun bukannya rock tau. Tak ada lagu rock. Lagu apa? Sentimental. Lagu slow foxtrot nama lagunya. Tak percaya pun kejap ni. Jalan yang kalsum tahu? Saya pun tahu lah. Dia ingat saya komen benar kan? Mujur tak ada di Bengkalan Bego ni. Kalau ada tak lah. Itu dia. Bersuka-suka di kelab-kelab malam atau menyaksikan pertandingan-pertandingan sukan. Ini ramai ni peminat-peminat. Saya ngajar dah tak tahu berapa puluh tahun dah ngajar. Bila Piala Dunia ni, bila main Piala Dunia, tempat masjid tu biasanya penuh tau. Biasa macam ni lah ramai orang datang. Tapi bila ada Piala Dunia, paruh dari macam ini pun tak ada. Tok imam pun tak ada. Rupanya apa? Rupanya malam itu Brazil lawan Argentina. Bila Brazil lawan Argentina, udah kosong. Adalah 2-3 orang. Orangnya dah die arithmetic. Adalah. Tahu apa die arithmetic? Kalau tak tahu dia die arithmetic. Mati kira-kira. Itu aja yang ada di masjid. Mana yang ada cita-cita tu tak datang dah. Ini cerita betul ni, bukan melawak ya. Tengok mana dia? Malam ni Brazil lawan Argentina kita. Itu tak datang tu. Padahal sikit ke punya bingung ya.
22 orang merebut bola sebiji. Bingung ke cerdik? Bingung ke cerdik? And you pay money pula tu. Ya, bayar duit pula tu. Itu sebab saya selalu sebut, the most stupid people are those who pay money just to watch 22 people rushing for one ball. Itu orang yang paling bingung. Tahu kata Ustaz? Orang yang paling bingung ialah bayar duit, beli tiket, nengok 22 orang merebut sebiji bola. Ya, itulah orang yang paling bingung. Ya, sudah dapat bola tu, apa balik? Rebut balik. Udah keluar bola tu, rebut balik. Masuk balik bola tu dalam padang. Rebut balik. Begitulah. Suara pula tu, jerit-jerit pula tu. Tengah nengok tu jerit pukit. Yo, kejar yo, kejar yo, kejar yo. Itulah dia orang yang paling bingung. Besok pagi, udah tak keluar suara. Udah nak baca Fatihah, udah suara tak keluar. Udah serak suara ni. Pasal itulah orang yang paling bingung. Lantak, marah-marah dia merah. Jamil ada ke? Ada balik? Ada lagi yang dah balik ya. Atas dia nunjuk saya tu. Atas dia pengopitur tu betul. Ya dah. Dia pengopitur tu. Tapi saya tu pergi ke padang bola dapat duit. Demek mayo duit. Apa tak? Saya dapat duit tu. Pergi ke Padang Pulau Pinang dapat duit, pergi ke Padang Alustar dapat duit, pergi ke Kanga dapat duit. Balik beratus-ratus duit bawa. Demek ngeluar duit. Jerit pekik. Tak nak saya apa cerita apa aktiviti saya, tapi tanya Jamil tak boleh dah. Orang dapat duit, kalau bingung pun sekurang-kurangnya ada duit dapat. Tapi orang bayar duit, suara serak, duit habis, badan letih, berhujan lepas tu setengah tu naik motor berbatu-batu, berhujan lepas tu, sikit ke punya bingung, ya. Lantar lah, marah-marah lah pada buat ni. Ni, sini ada tulis sana. Ya. Iaitu apa? Mana ke dia? Pertandingan sukan dan sebagainya dengan tidak mengira atau memperhitungkan bagaimana ia akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Ya, bila ada aja sukan, dema pun tak ada dah datang ke masjid. Pasal apa? Sekurang-kurangnya di rumah dema tu ada wayang menunjukkan sukan. Apa kalau ada Olimpik lah agak-agaknya, apa acara yang paling minat oleh Pak Haji dan Mak Haji? Apa dia? Apa dia? Renang. Renang jenis mana? Jenis mana? Ni kuis berani apa? Bukan gaya bebas. Synchronized swimming namanya. Tahu apa synchronized swimming? Berenang berirama. Dia berada irama tu. Badan dalam air, kaki atas air. Terkobak, terkangkang, terkobak, terkangkang. Itu yang Pak Haji seronok dengar tu. Seronok tengok tu. Ya. Inilah. Iya kedah. Susah buat lah. Mana saya tahu cerita kan? Mana saya tahu menceritakannya? Saya pun kopi itu juga. Itu yang tahu cerita tu. Itu dah. Dan sebagainya dengan tidak mengira atau memperhitungkan bagaimana ia akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Orang jenis tengah nengok tu teringat ke dia aku mati esok husnul khatimah ke su'ul khatimah. Teringat ke dia? Rahsianya entahlah ya. Patutnya ingat dia lepas mati esok. Ya, kita fikir malam ni. Kalau aku mati padam, pelaku padam dan malam ni, boleh tak aku menjawab soalan Munkar dan Nakir? Ditanya ke tak? Siapa yang tidak akan ditanya? Angkat tangan. I want to see this person. Siapa yang tak akan ditanya? Semua akan ditanya. Apa soalannya? Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Wa ma imamuka? Jangan jawab Ustaz Wahab imam ni. Bukan imam tu orang. Dia tanya wa ma imamuka? Apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu. Jadi siapa apa imam kamu? Al-Quranu imami. Patutnya itu jawabnya. Tapi tak payah hafal lah. Bukannya kita suruh hafal tak.
Ya, walaupun soalan tu dah bocor, jangan balik kau nak apa situ nak jawab, tak mau je ya. Bukannya main apa-apa. Tak boleh nak dijawab kalau kita hafal pun. Yang boleh menjawab apa? Amalan kita. Kalau dalam dunia ni kita hidup mengikut Al-Quran, berpandukan Al-Quran, baru automatik boleh jawab. Al-Quranu imam. Ya. Agak-agaknya boleh tak kita jawab soalan munkar dan nakir nanti. Ya ni kita nak fikir ni. Tapi orang tengah tengok Brazil lawan Argentina tu, boleh ke? Ingat ke dia? Aku tahu pun jawab soalan munkar nakir tu. Ingat ke dia? Tentu tak ingat punya. Ya. Dia ingat ke Maradona je. Dia ingat ke siapa lagi? Cristiano Ronaldo. Lagi? David Beckham. Dia ingat saya ni komen benar ke? Itu dia ya. Tidak berfikir apakah yang akan ditemuinya dalam kubur nanti. Tidak akan ditakutkan siksa kubur. Siksa kubur ada berapa? Allah dah jenuh ngaburnya. Siksa kubur ada berapa? Udah. Sekali lagi, siksa kubur ada berapa? Ada 4, tuan-tuan ya. Ingat tu. Kalau lain kali kalau tanya, siksa kubur ada berapa? 4. Yang pertama soalan dan pukulan munkar nakir. Ditanya tak boleh jawab macam man rabbuka, tom tak boleh jawab. Man rabbuka, entah hidup pula teman tahu katanya. Tom dibantai. 70 hasta terbenam ke bumi tahu. Betul tanya lagi, wa man nabiyuka? Nyong orang ngerti katanya macam. Macam. Tom baginya lagi tanya lagi. Wa ma imamuka? Apa jawabnya? Apa jawabnya? I'm sorry I do not know the answer. Boom bagi lagi. Betul tanya lagi. Wa madinuka? Apa jawabannya? Tarilek katanya. Tahu tarilek? Mana ada kawan Tamil ni? Cakap Tamil tu. Tarilek. Aku tak tahu katanya. Tom bagi dia malaikat. Itu dia. Soalan munkar dan nakir. Kalau tak boleh jawab, 60 hasta terbenam ke bumi. Dentum, dentam, 4 siksa kubur. Itu yang pertama tadi. Yang kedua dihimpit bumi. Dihimpit bumi sehingga apa? Sehingga apa? Tuan-tuan tengok jari saya. Sehingga berselisih tulang rusuk kita ni. Rusuk kiri pergi ke kanan, rusuk kanan pergi ke kiri. Pasal apa? Bumi itu geram nengok kita. Bukan kita tengok demeh. Bukan kita ya, demeh ya. Geram bumi itu nengok demeh. Oh, you are very proud ya. When the Bilal calls for prayer, you just make as if you do not hear them. Wait, when you come to me, you know I'll crush you. Kata dia bumi tahu. Bumi tak erti cakap orang putih ke? Lagi hebat lagi terror. Bila masuk dalam bumi, ini kamu kata bumi. Here you are, now I'm going to crush you. Kata diimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kuis perdana malam. Yang ketiga apa? Siksa kubur. Tengok ni, apa ni? Apa? Ular, tak betul. Ular dan kala sentiasa menggigit-gigit, mematuk-matuk sehingga hari kiamat. Nama je pun gerun kita dengarnya Suja'ul Aqra', katanya. Besarnya tahu mana besarnya? Besar tengkuk unta. Besar tengkuk unta. Ada orang nak tengkuk unta dah? Takkan di Malaysia ni banyak unta dah. Nak korban banyak ada unta kan? Besar tengkuk unta tu lah. Kalau boleh bayangkan besar tengkuk lembu, berapa lah lebih kurang. Panjangnya dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Dari kepala ke ekor sebulan perjalanan. Itulah yang mematuk-matuk, menggigit-gigit, memukul-mukul sampai hari kiamat. Yang keempat apa? Siksa kubur. Dimasukkan ke dalam kuburnya api neraka. Api neraka itu boleh masuk dalam kubur tahu. Itu yang kata Nabi, al-qabru khufratan min khufurin niran. Kubur itu adalah satu jurang daripada jurang neraka. Kita pun doa dengan Allah, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khufratan min khufurin niran. Ya Allah, berilah, jadikanlah kuburnya ini satu taman daripada taman syurga, dan janganlah engkau jadikan kubur itu satu jurang daripada jurang neraka.
Kerana takut masuk api neraka dalam kubur, tahu? Dibakar dia, mayat tu dalam kubur, api neraka tu masuk dalam kubur, dibalik-balik, dipusing-pusing, dibalik-balik mayat tu. Macam orang manggang apa? Macam orang manggang apa? Barbecue. Tahu barbecue? Ya Allah, tak tahu dia barbecue. Barbecue tu babi lah. Itu barbecue. Dia bermula dari zaman Robin Hood of Nottingham Forest. Tak tahu? Robin Hood of Nottingham Forest. Dikejarnya babi itu, ditangkapnya itu, dicocoknya punggung dengan kayu tajam, tahu? Betul? Dipanggang. Bawah tu ada api. Itu pusing-pusing. Itu namanya barbecue. Kenal ke nama Robin Hood of Nottingham Forest? Oh, tak kenal dah meh. Robin Hood tu kerja apa? Robbing the rich to help the poor. Itu Robin Hood. Banyak dia menjadi apa? Jadikan dia itu sebagai hero. Padahal dia kafir. Cerita benar tu ada benar berlaku Robin Hood tu zaman dulu lah. Zaman Nottingham Forest dulu. Zaman King Richard dulu ada. Jadi itu dia. 4 seksa kubur. Sekali lagi. Yang pertama apa? Soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua? Ya Allah demen. Apa? Dihimpit bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga? Ular dengan kala menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat? Api neraka masuk dalam kubur. Siapa lalu nahor yang kat tangan? I want to see this person. Siapa yang boleh nahor? Okey. Itu dia. Tetapi yang tu kan. Bagaimana ia akan mengakhiri kehidupan di dunia dan tidak berfikir apakah yang akan ditemuinya di dalam kubur nanti, dan tidak membuat rancangan bagaimana ia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tetapi bagi seseorang yang beriman, ini kita lah ya, bukan demi ya, kita lah ni. Bagi seseorang yang beriman, ia mempunyai penilaian yang tersendiri yang berdiri di atas dasar keimanannya, di mana setelah ia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga setelah ia beriman dengan hari pembalasan yang dihadapinya, lalu ia menganggap kehidupan di dunia ini sebagai jambatan yang akan menyampaikan ke negeri akhirat, bukan tempat bersuka-suka atau tempat bermain-main bersuka hati, bukan tempat bermain sesuka hati. Ini bagi orang yang beriman. Dia akan menganggapkan dunia ini sebagai apa? Sebagai jambatan untuk ke akhirat. Jambatan untuk berjumpa dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dijadikannya dunia ini tempat dia bercucuk tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercucuk tanam untuk akhirat. Di dunia ini kita bertanam aja. Nanti buahnya kita akan petik di mana? Di akhirat. Apa buah yang kita petik bergantung kepada apa benih yang kita tanam. Kita tanam benih manis, nanti akan dapat buah yang manis. Kita tanam benih yang lemak, nanti akan dapat buah yang lemak. Kita tanam benih yang sedap, kita akan dapat buah yang sedap. Kita dapat benih yang beracun, di akhirat besok akan dapat buah yang beracun. Kita tanam benih yang busuk, di akhirat besok akan dapat buah yang busuk, dan sebagainya. Bergantung kepada apa yang kita tanam dalam dunia. Bermaksud apa? Dia bergantung kepada kelakuan kita. Kalau baik kita buat dalam dunia ini, nanti balasannya juga baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di jambatan ya, ataupun tempat bercucuk tanam bagi orang yang beriman tadi ya. Dari kerana itu ia banyak membuat persiapan untuk masa akhiratnya. Dia tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa. Di samping sembahyang yang wajib, dia buat juga yang sunat-sunat. Di samping puasa yang wajib, dia buat juga puasa yang sunat-sunat. Dia bersedia untuk akhirat. Dari masa ke masa selalu membuat penelitian kepada bekal yang akan dibawanya. Aku nak bawa bekalan di mana, macam mana, pahala macam mana, pahala sembahyang macam mana, pahala puasa macam mana, dan sebagainya. Dia menganggap dunia ini adalah laksana benda, tempat ia bertanam. Saya dah cerita yang itu tadi ya. Dan akhirat tempat ia memetik buahnya. Di akhirat besok kalau dapat masuk syurga, kita akan dibagi buah-buahan. Ya. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna
min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Bila kita diberi buah-buahan di syurga, kita akan berkata, ini serupa dengan dunia dulu. Ada buah royan di dunia itu, ada juga buah royan, serupa aja. Sebenarnya serupa ke tak? Serupa ke royan dunia dengan royan syurga? Tak serupa. Royan dunia ni ada yang mangkok, ada yang berulat, ada yang bonyok. Royan syurga tak ada mangkok-mangkok, tak ada berulat-berulat, tak ada bonyok-bonyok, tekan je isinya. Tahu ke tekan? Semua musangking punya doyan, tahu? Di syurga besok. Di dunia ni ada yang berulat, ada yang bonyok, ada yang mangkok, ada yang macam-macam ya. Ada yang busuk dan sebagainya. Sama lagi lepas tu, kullama ruziqu minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dia mengatakan ini serupa yang kami dapat di dunia dulu. Walahum, lepas tu dia mendapat apa? Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Dan bagi mereka pasangan-pasangan yang suci, semua suci belaka. Tak pernah mereka tu datang kotor, tahu? Siapa namanya? Bidadari. Ndak ke tanda. Sentiasa suci, tak pernah kotor-kotor. Bidadari dunia ni cantik juga dia menyolang hati anak saya kan. Bukan tak cantik, tapi berbanding dengan bidadari akhirat, mana lebih cantik? Cantik bidadari akhirat lagi. Bidadari dunia ni bangkit dari tidur, kisah mata, ada apa? Ada tahi mata. Dengar dia. Korek hidung ada apa? Ada tahi hidung. Korek telinga ada apa? Ada tahi telinga. Oh, dia main nyawaknya. Nyerongin nampak apa? Tahi gigi. Dalam perut ada apa? Tongnya. Bawa ke pejabat, bawa ke sekolah, bawa ke masjid, bawa ke mana-mana. Tongnya. Tong apa? Tong tahi. Dia bawa. Itu bidadari dunia ni. Cantik, bukan tak cantik. Tapi bidadari surga tak ada langsung suci. Tak ada langsung najis-najis. Apa pun tak ada. Itu dia. Ndak ke tak nak? Atas? Esok di mana nak sembahyang subuh? Di mana nak sembahyang subuh? Di masjid. Di mana yang ada jemaah. Jangan tinggal. Alright. Itu dia. Mana kita memetik buahnya. Oleh kerana itu dia hidup dalam dunia ini, maka terpaksa juga ia berusaha untuk mencari cara hidupnya. Dan saraan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Dia mencari rezeki, isterinya makan, rezeki yang dicarinya. Ada pahala tak? Ada pahala. Anak-anaknya makan, ada pahala tak? Ada pahala. Jangan takut. Dia berusaha untuk mendapatkan makanan dan minuman. Dan berusaha pula untuk memperolehi rumah kediaman seadanya yang dijadikan tempat berehat. Tetapi baginya makan dan minum adalah untuk hidup, bukan hidup untuk makan dan minum. Ada beza ya? Makan untuk hidup, minum untuk hidup. Bukan hidup untuk makan, hidup untuk minum. Dia hanya makan minum tu untuk hidup, untuk menguatkan tenaganya supaya dia boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari dunia untuk akhirat, bukan mencari dunia lupakan akhirat. Kita cari dunia untuk apa? Untuk persediaan di akhirat. Bukan mencari dunia sampai lupakan akhirat. Sikit lagi tuan-tuan. Saya tahu dah lengur tu, itu yang boleh sila tu selemput tu sila balik. Dah lengur tu sikit lagi ya. Sebaliknya orang yang lemah ialah orang yang tidak mengambil berat masalah akhiratnya. Dia langsung tak ingatkan akhirat. Cerita pun langsung tak ada cerita akhirat. Getikkan ustaz tu. Kenapa? Ustaz tu cerita neraka, syurga. Orang nak membangun, orang nak buat reformasi, orang nak buat apa lagi? Orang nak buat kemajuan. Dia cerita neraka, cerita syurga, cerita neraka, cerita syurga. Getik apa namanya katanya. Langsung tak ingatkan syurga, langsung tak ingatkan neraka. Dia orang yang apa tu? Orang yang lemah tu. Ialah orang yang tidak mengambil berat masalah akhiratnya. Lalai daripada mengingati mati. Bila tengok orang mati itu dia lah, aku lambat lagi kata. Padahal umurnya dah 73. Tahu? Sampai umur 73. Baru lepas bedah jantung lalu.
Orang lain tu bukan aku tu, Demel lah tu ni ya. Dari kampung ada pandai lah. Tak ada kematian tu. Itu orang yang lemah tu ya. Merancang untuk hidup 100 tahun lagi atau yang lebih lama lagi. Dia buat long term planning. Ya, long term planning apa? Dia buat pelaburan sini, pelaburan sana, buat banner ini, banner sana, buat rumah sewa sini, buat homestay sini, homestay sana. Nak apa? Persediaan untuk lama hidup. Ya, kadang-kadang rumah belum siap, dia dah siap. Belum siap rumah, dia dah siap dulu. Itu dia. Kenapa? Tak ingat langsung akan mati. Padahal di antara sifat yang wajib ada pada semua orang mesti ingat mati. Ingat mati. Merancang untuk hidup 100 tahun atau lebih lama lagi. Banyak bersuka-suka dan banyak membuang masa untuk bermain-main atau menyaksikan permainan. Apabila ia memperbuat sesuatu pekerjaan, ia akan melupakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira halal, tak kira haram, tak kira berdosa, tak kira berpahala. Asal jadi dapat. Ia tidak mempedulikan urusan semayang. Semayang tu agenda yang terakhir. Dia buat apa saja yang dirancangnya dulu. Semayang yang terakhir. Padahal sepatutnya semayang tu agenda yang pertama, yang utama. Whatever you do, mesti yang pertama tu ialah sembahyang. Dan tidak mengambil berat tentang ibadah-ibadah yang lain. Puasa ke, tak puasa ke, dia tak ambil hal. Dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat pengampunan dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Angan-angan ke? Ya Allah, ampunkanlah dosa aku, semayang tak siap. Taubat tak nak. Mana nak diampun dosa? Ya Allah, ya Tuhan, aku masukkanlah aku ke dalam syurga, tapi tak ada beribadat untuk mendapatkan syurga. Mana dapat? Itu namanya angan-angan. Cita-cita lain, cita-cita dia diikuti dengan usaha. Angan-angan, dia hanya hendakkan kebaikan tapi tidak berusaha untuk mendapat kebaikan itu. Itu namanya angan-angan. Amani, angan-angan tu ya. Sedangkan dia tidak mahu beramal soleh dan tidak merancang dengan baik untuk masa akhiratnya. Ngapa panjang tu? Habislah tu. Dia dah lenguh dah pun ya. Akan datang kita akan baca hadis yang ke-38. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya sudah ngajar kejap ni 1 jam 2 minit 23 saat. Ya. Saya rekod kan ya.